Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua peserta kohort 5 yang akan mengikuti modul 4 Persekitaran Pembelajaran Profesional secara atas talian. Okay, kita tengok dulu untuk subtopik konsep persekitaran pembelajaran profesional ini. Di bawahnya mengandungi beberapa subtopik, iaitu subtopik yang pertama ialah konsep persekitaran pembelajaran profesional. Subtopik yang kedua ialah pembangunan profesional versus pembelajaran profesional. Subtopik yang ketiga ialah peranan pasukan pemimpin sekolah. Tajuk yang keempat ialah inquiry pembelajaran profesional dan yang terakhir iaitu autonomi guru. Itulah antara subtopik yang terangkum dalam subtopik konsep persekitaran pembelajaran profesional. Jadi untuk bersama dengan saya, kita akan lihat sepintas lalu apakah yang dikatakan dengan pembangunan profesional versus pembelajaran profesional. Okey, untuk pembangunan profesional versus pembelajaran profesional, okey, kita lihat dulu hasil pembelajaran untuk subtopik pembangunan profesional versus pembelajaran profesional bagi persekitaran pembelajaran profesional ini ialah di mana kita tahu objektif pembelajaran ataupun hasil pembelajaran yang kita nak capai apabila kita mengikuti subtopik ini ialah yang pertama, mengenal pasti perbezaan antara pembangunan profesional dengan pembelajaran profesional. Okey, yang kedua, OP yang kedua ialah melakukan refleksi terhadap pembelajaran profesional yang pernah dilalui. Okay, kita ada dua OP. Manakala KK ialah untuk menyenaraikan perbezaan antara pembangunan profesional dengan pembelajaran profesional. Dan KK yang kedua berkongsi hasil refleksi terhadap pembelajaran profesional atau reflection on action. Okey, kita nak lihat apakah pembelajaran profesional. Ya, apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran profesional? Okey, pembelajaran profesional ini merujuk kepada apa-apa sahaja latihan ke, kursus ke, bengkel, pendidikan formal, atau pembelajaran profesional lanjutan yang mana ianya bertujuan untuk membantu pentadbiran guru dan juga warga pendidik yang lain bagi meningkatkan pengetahuan mereka, kompetensi mereka, keterampilan mereka dan juga keberkesanan profesionalisme mereka. Okey, itu adalah sebagai contoh yang dikatakan dengan pembangunan profesional. Jadi tempoh pembangunan profesional ini tak kira lah, mungkin 1 hari pun dah cukup untuk pembangunan profesional. Mungkin ambil masa sampai 2 minggu, 3 minggu, setahun dan sebagainya. Itu yang dikatakan dengan pembangunan profesional. Dan ianya boleh berlaku pada waktu bekerja ataupun di dalam tempoh waktu cuti. Ini bergantung kepada bila masa latihan itu diberikan untuk meningkatkan pembangunan profesional. Jadi contoh-contoh bagi pembangunan profesional antaranya ialah melanjutkan pelajaran. Melanjutkan pelajaran dan pengetahuan dalam bidang mata pelajaran tertentu. Contohnya cikgu menghadiri kursus ambil tempoh 2 minggu. Kursus untuk satu mata pelajaran. Jadi itu dikatakan pembangunan profesional. Okey, contoh-contoh yang lain ialah kursus mempelajari teknologi baru. Itu juga adalah sebagai contoh sebagai pembangunan profesional. Ya.
Okey, yang kedua kita nak tengok pula apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran profesional ya. Apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran profesional? Pembelajaran profesional adalah bertujuan untuk meningkatkan kualiti guru dan juga sekolah. Jadi dengan kata lainnya, cikgu yang baru balik daripada pembangunan profesional tadi, dia akan meningkatkan kualiti guru di sekolah mereka dengan cara dia mewujudkan budaya kolaboratif. Budaya kebersamaan. Budaya peduli kepada warga guru yang lain. Peduli terhadap suara guru. Ya, itu antara pembelajaran profesional. Dan pembelajaran profesional ini keberkesanannya adalah bergantung kepada tahap sokongan terhadap budaya persekitaran, penglibatan guru dalam pelbagai aktiviti di sekolah dan lain-lain lagi lah. Secara tak langsung dia akan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Okey. Contoh pembelajaran profesional ialah sebagai contohnya, setelah guru ini balik daripada suatu kursus pembangunan profesional sebagai contoh. Guru ini akan berkongsi pengalaman semasa mereka mengikuti kursus bersama dengan rakan-rakan guru yang lain. Berlakulah pembelajaran profesional kepada diri guru itu kerana dia telah menyampaikan kemahiran dan juga pengetahuan yang dia perolehi semasa mengikuti suatu kursus kepada guru-guru yang lain. Dan ia juga telah mengaplikasikan ke dalam proses PDPC untuk meningkatkan kualiti PDPC mereka. Okey. Dan kita kena ingat pembelajaran profesional ini tidak semestinya seorang guru itu telah mengalami pembangunan profesional. Mungkin dengan secara tidak langsung dia telah menerokai secara sendiri sesuatu ilmu yang baru. Hasil dapatan ilmu itu telah dikongsi dengan murid-muridnya ataupun dengan guru-guru yang lain. Itu juga dikatakan dengan pembelajaran profesional. Ya. Okey, sebelum kita nak meneruskan kepada aktiviti 3, saya nak kongsikan satu senario bersama dengan rakan peserta untuk lebih memahami apakah yang dikatakan dengan pembangunan profesional dan pembelajaran profesional. Senarionya semacam ni sebagai contoh. Di satu sekolah, guru besar telah mengarahkan 2 orang gurunya untuk mengikuti suatu kursus, iaitu kursus kemahiran teknologi terkini. Jadi telah diarahkan oleh guru besar untuk hadir. Maka kedua-dua orang guru, iaitu guru A dan guru B telah menghadiri kursus tersebut. Ya. Jadi semasa menghadiri kursus tersebut, kedua-dua guru ini telah mengikuti sepanjang sesi slot yang telah dianjurkan oleh pihak penganjur, mengikuti sepenuhnya tanpa skip mana-mana slot. Okey, sebaik sahaja habis kursus, mereka datang bertugas ke sekolah. Cikgu A apabila bertemu dengan rakan-rakan dalam bilik, rakan-rakan guru yang lain, apabila mereka bertanya kepada guru A, macam mana dengan kursus malam? So, Cikgu A jawab, biasa-biasa je. Itu sahaja yang dikongsikan dengan guru-gurunya yang lain. Dan semasa proses PDPC pula, Cikgu A ini hanya melaksanakan PDPC-nya macam biasa. Tidak ada sedikit pun perubahan, tidak ada sedikit pun pembaruan yang telah dilaksanakan dalam proses PDPC dia. Manakala guru B balik ke sekolah sangat teruja, sangat excited nak kongsi apakah ilmu yang telah dia dapat semasa mengikuti pembangunan profesional berkaitan dengan teknologi terkini yang telah dihadiri. Jumpa cikgu saja dia akan bercerita, berkongsi pengalaman dia, berkongsi apa pengetahuan yang telah diterima untuk dikongsi bersama dengan guru-guru yang lain.
Dan dalam proses PDPC dia pula, dia akan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari untuk meningkatkan proses PDPC dalam bilik darjah secara tak langsung dapat meningkatkan kemahiran murid bagi sesuatu topik. Jadi di sini bila kita tengok kepada kedua-dua senario ini, kita dapati apa yang membezakan antara guru A dan guru B tersebut. Dua-dua mereka ini menghadiri pembangunan profesional. Tapi adakah kedua-dua orang ini melalui proses pembelajaran profesional? Ya, jadi kita nak kena ingat pembelajaran profesional ini adalah bagi mereka yang menghadiri suatu pembangunan profesional, dia akan aplikasikan apa yang diperolehi. Pengetahuan, pengalaman, ilmu, inovasi yang diperolehi, refleksi yang telah diperolehi, diaplikasikan dalam bilik darjah. Dikongsikan dengan rakan sekerja dan sebagainya. Itulah antara yang dikatakan dengan pembelajaran profesional. Jadi kita dapat bezakanlah antara cikgu A dengan cikgu B. Mana yang dikatakan dengan pembelajaran profesional, mana yang dikatakan dengan pembangunan profesional. Okey, berdasarkan senario yang telah ditonton sebelum ini, jadi kita akan dapat membezakan antara pembangunan profesional dan pembelajaran profesional. Okey, antara perbandingan yang pertama, bagi pembangunan profesional, guru itu bertindak sebagai peserta, dengan kata lain luaran. Ya, keterlibatan secara luaran. Manakala bagi pembangunan profesional pula, guru itu terlibat secara langsung. Dengan kata lain, terlibat secara dalaman. Guru itu terlibat secara langsung. Okey, yang kedua, murid mungkin menjadi byproduct bagi pembangunan profesional. Tapi bagi pembelajaran profesional, keberhasilan murid itu merupakan fokus ataupun tujuan utama bagi pembelajaran profesional. Okey, dan perbezaan yang ketiga ialah bagi pembangunan profesional, pengetahuan dan kemahiran itu telah ditetapkan oleh penceramah ataupun fasilitator. Manakala bagi pembelajaran profesional, mereka memberi fokus kepada pengetahuan dan kemahiran yang telah dikenal pasti. Jadi cikgu tu sendiri dah set dah apakah pengetahuan dan kemahiran yang nak disampaikan kepada murid-murid mereka. Dan proses pembelajaran profesional ini merupakan proses aktif inquiry yang berlaku secara sistematik terhadap amalan keberkesanan untuk keterlibatan murid. Itu antara beberapa perbandingan yang mudah untuk kita fahamkan antara pembangunan profesional dan pembelajaran profesional. Walau bagaimanapun, rakan-rakan peserta bolehlah mendapat maklumat tambahan dalam bahan e-pembelajaran. Ya, di dalam bahan e-pembelajaran.